Assalamualaikum dan terima kasih kerana anda terus setia bersiaran bersama Mutiara FM, segalanya untukmu. Hari ini Rabu 2 Julai 2008 bersamaan dengan 28 Jabda Akhir 1429 Hijrah. Dan bersama saya Fauzi Dali, dan juga dalam rancangan ini kita akan bersama dengan dalam rancangan Islam dan bersama dengan yang berbahagia Dr. Daniel Zainal Abidin. Assalamualaikum Dr. Waalaikumsalam warahmatullahi Fauzi. Ya, 2 minggu sudah kita telah pun membicarakan mengenai kiamat begitu hampir, dan banyak yang telah pun diperkatakan mengenai kiamat begitu hampir. Hari ini rasanya berlanjutan daripada cerita kiamat begitu hampir ni Ustaz, Doktor. Kita dengan tajuk baru ya Doktor? Ya betul. Tajuk petang ini ialah kita di era Dajjal. Kita di era Dajjal. Rasanya silakan Doktor. Ya, terima kasih Fauzi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bila kita sebut Dajjal Fauzi, kita sedang menyatakan tentang satu makhluk yang amat dahsyat, amat menggerunkan dan amat menghancurkan. Dan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi SAW bersabda yang bermaksud antara kejadian Adam dan kejadian hari kiamat, antara dua itu tidak ada kejadian yang lebih dahsyat daripada Dajjal. Maksudnya bermula dengan khalifah yang pertama, Nabi Adam, sehingga berlaku kiamat, akan berlaku pelbagai tragedi, pelbagai kemusnahan. Tapi semua itu adalah kecil berbanding kemusnahan yang bakal diledakkan oleh Dajjal. Jadi Dajjal ini merupakan satu makhluk yang disebut-sebutkan oleh Rasul-Rasul, termasuk Nabi Muhammad SAW, agar umat bersiap sedia menghadapinya. Dan bila kita sebut kalimat Dajjal, ia daripada kalimat Arab, daripada kalimat asal Dajjala. Dajjala, dari kalimat Dajjala lahirlah Dajjal. Dajjala bermaksud yang menutup. Dia yang menutup. Dan mengikut kamus agung bahasa Arab yang bernama Lisanul Arab, kalimat Dajjala melahirkan kalimat Dajjal disebabkan Dajjal merupakan pendusta yang menutup kebenaran. Memandangkan Dajjala ialah yang menutup, maka Dajjal ialah makhluk yang menutup kebenaran dengan kebatilan. Sebab itu Dajjal ini cukup dahsyat, sebab apa-apa saja yang benar, yang hak, dia cuba tutup. Dan dia dedahkan yang batil ataupun yang salah. Ada banyak hadis Fauzi yang memperkatakan tentang Dajjal. Dan untuk petang ini kita pilih beberapa hadis yang sahih, yang relevan untuk kita kaitkan dengan tajuk, bahawa kita hari ini di era Dajjal. Sebagai contoh, ada sebuah hadis yang dilaporkan oleh Imam Bukhari dan Ahmad, iaitu Nabi SAW bersabda, apabila Dajjal datang, mata kanannya buta dan mata kirinya bersinar seperti bintang. Jadi hadis ini dikaitkan dengan mata Dajjal, memandangkan Nabi seringkali mengaitkan bahagian kanan dengan kebaikan. Contoh, bila kita memakan, gunakan tangan kanan. Kita melangkah, melakukan apa yang baik dengan kaki kanan. Maka seringkali kanan dikaitkan dengan kebaikan. Maka mata kanan Dajjal belum buta. Maka dikiaskan kepada Dajjal ini nampaknya tidak mampu melihat benda baik. Sebab yang kanannya sudah rosak, sudah buta. Yang dia nampak hanya belah kiri. Jadi tafsirannya ialah Dajjal ini buta daripada kebenaran. Jadi itu dikaitkan dengan Dajjal. Yang keduanya berpandukan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad. Nabi SAW bersabda yang bermaksud, di dahi Dajjal tertulis kalimat kafir. Ia dapat dibaca oleh setiap Muslim sama ada mereka itu buta huruf ataupun tidak. Orang tua-tua kita dahulu Fauzi, mereka juga bercakap tentang Dajjal untuk menakut-nakutkan anak cucu mereka. Mereka mengatakan Dajjal ini
tinggi. Ya. Kata orang utara, renjong. Sampai mencecah awan. Kemudian kakinya panjang. Sehingga kan bila dia turun ke laut, dia tak tenggelam. Kakinya sampai ke dasar lautan. Kemudian di dahinya tertulis Kafaro. Kononnya macam tulisan manusia lah, dicop di dahi Dajjal. Tapi sebenarnya bukan begitu. Sebab itu Nabi berkata, ia dapat dibaca oleh setiap Muslim, sama ada dia buta huruf ataupun tidak. Yang buta huruf mana boleh membaca huruf. Jadi ia melambangkan bukan huruf. Ini suatu kenyataan simbolik. Apabila Nabi mengatakan di dahinya, di dahi Dajjal tertulis Kafaro, ia bermaksud Dajjal ini mempopularkan apa-apa saja yang bercanggah dengan agama Islam. Jadi apa yang Islam kata, dia mesti nak lawan. Itu roh perjuangan Dajjal. Maka itu yang kedua. Yang ketiganya, kita nak kaitkan dengan kenderaan Dajjal. Dalam hadis yang dilaporkan oleh Muslim dan Tirmizi, Nabi SAW pernah bersabda yang bermaksud, kelajuan perjalanan Dajjal adalah seperti awan yang dipukul angin. Itu satu hadis tentang perjalanan Dajjal, seperti awan dipukul angin. Kemudian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bahaiki disebutkan, Dajjal menaiki keldai. Jarak antara kedua telinganya ialah 70 elang. Jadi keldai yang dinaiki oleh Dajjal, telinganya panjang. Jarak antara telinga kanan dengan telinga kiri 70 elang. Jadi itu kiasan juga. Kenderaan yang dinaiki Dajjal merupakan keldai yang telinganya panjang. Tapi sebelum kita perincikan, mari kita sebutkan hadis yang ketiga yang berkaitan dengan isu yang sama. Itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, iaitu Dajjal melompat antara langit dan bumi. Jadi bila kita gabungkan hadis-hadis ini tentang perjalanan dan kenderaan Dajjal, ia menceritakan bahawa Dajjal ini perjalanannya melompat dari bumi ke langit. Kemudian dia menaiki keldai yang telinganya panjang. Orang hari ini bila kita membaca hadis seperti ini, kita dapat membayangkan bentuk kenderaan yang digunakan oleh Dajjal. Ia seperti jet dan kapal terbang yang melompat dari bumi ke langit. Telinganya panjang, sayapnya panjang, dan kemudian kelajuannya seperti awan dipukul angin. Supersonik. Supersonik. Jadi kita berada di era itu. Di era yang kenderaan yang Nabi sebutkan ini telah ada. Dan ia tidak bermaksud bahawa kita tidak boleh menaiki kapal terbang. Bukan bermaksud orang Islam jangan menaiki kapal terbang. Tidak. Tapi Nabi sedang menceritakan bila kenderaan seperti ini wujud, era dia. Berhati-hatilah kamu, sebab itu era Dajjal menghampiri. Jadi kita berada di era itu. Sebab itu saya mengatakan tadi, kita di era Dajjal. Hadis yang keempat yang diriwayatkan oleh Muslim dan Tirmizi, Nabi SAW bersabda yang bermaksud, Dajjal mengarahkan langit dan langit menurunkan hujan. Dan dia Dajjal mengarahkan bumi dan bumi mengeluarkan tumbuh-tumbuhan. Hadis ini berbicara tentang teknologi. Betapa Dajjal mampu turunkan hujan. Dan Dajjal mampu suburkan bumi yang kering kontang, yang tak pernah dikenali sebagai subur. Tiba-tiba Dajjal dapat suburkan. Ini bahasa teknologi canggih yang dapat mengubah cuaca, dapat mengubah bumi. Dan hari ini bukan sesuatu yang pelik lagi. Untuk kita fahami hadis ini, kita ambil sebagai contoh seperti yang saya sebutkan dalam buku saya, Minda Muslim Super. Saya tuliskan di situ bahawa hari ini kita mampu mencipta hujan. Sebagai contoh, Daily Telegraph London bertarikh 20 Ogos 1969 melaporkan